Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Syirat dan rakan-rakan. Kami dari Kumpulan Pendidikan Islam akan membentangkan tajuk pengukuhkan set minda keusahawanan, peranan ibu bapa, guru dan universiti. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Siti Nofitri, Muhammad Nashrin, Aziana, Fatin Izzati, Nur Farahin, Farah Hazwani dan Siti Nur Azimah. Baiklah, kita mulakan dengan pembentang yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziana. Saya akan membentangkan pengenalan bagi pembentangan ini. Okey, keusahawanan. Apa itu keusahawanan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keusahawanan merujuk kepada segala yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan dan kemahiran usahawan. Kepentingan bidang keusahawanan merangkumi pelbagai faedah sosial dan ekonomi kepada individu, masyarakat dan negara. Okey, jika dilihat dalam slide ini, saya bahagikan kepada 3 aspek. Yang pertama iaitu pendidikan keusahawanan. Usaha memperkenalkan pendidikan keusahawanan perlu diperkasa untuk generasi muda cekal menongkah arus revolusi industri 4.0. Seperti yang kita tahu, revolusi industri 4.0 sekarang tengah hangat diperkatakan. Dalam konteks ini, keusahawanan berkait rapat dari aspek penerapan unsur inovasi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kehidupan seharian. Yang kedua, pembentukan budaya keusahawanan ataupun mindset. Pembangunan keusahawanan bermula dengan pembentukan budaya keusahawanan dari peringkat awal persekolahan lagi hingga ke peringkat pengajian tinggi. Pembentukan budaya keusahawanan ini kita boleh terapkan dalam aktiviti kurikulum dan kegiatan co-kurikulum. Yang ketiga ialah penerapan elemen keusahawanan. Untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai budaya keusahawanan, penerapan elemen keusahawanan secara merentas kurikulum telah diperkenalkan dalam KSSR iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah pada tahun 1 yang telah diperkenalkan pada tahun 2011. Seterusnya, di sini saya sertakan dua contoh ataupun dua anjakan atau lonjakan dari Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama daripada PPPM 2013-2025 iaitu pendidikan prasekolah hingga lepasan menengah, iaitu anjakan ketiga melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Nilai di sini boleh dikaitkan dengan keusahawanan iaitu kemahiran dan pembukaan set minda keusahawanan iaitu entrepreneurial mindset. Yang kedua iaitu PPPM 2015-2025 berkaitan dengan pendidikan tinggi iaitu lonjakan satu yang mana memberi penekanan kepada usaha untuk membangunkan graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang. Next. Kemahiran keusahawanan merupakan minat dan keupayaan untuk meneroka peluang serta membangunkan kesedaran terhadap risiko iaitu risk awareness, kreativiti dan inovasi dalam sesuatu aktiviti daripada Muhammad Hafiz 2013. Gaya pemikiran keusahawanan ataupun ciri keusahawanan entrepreneurial mindset. Yang pertama, berani mengambil risiko. Yang kedua, tidak mudah putus asa, bijak mencari peluang, kreatif dan inovatif, cepat membuat keputusan, bertanggungjawab dan fleksibel. Jika dilihat sini ada beberapa tokoh usahawan yang terkenal lah kita kenal iaitu seperti Nilofa dan Alif Shukri kalau di Malaysia, dan kalau sedunia rasanya boleh mengenali Oprah Winfrey dan Bill Gates. Mereka mempunyai sejarah keusahawanan dan mempunyai gaya pemikiran keusahawanan. Saya akan serahkan pembentangan dengan pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Farah Hazwani akan membentangkan tentang konsep keusahawanan dan definisi. Seperti yang kita maklum, Richard Cantillon telah memperkenalkan perkataan usahawanan. Beliau merupakan ahli ekonomi Perancis yang telah memperkenalkan perkataan usahawan tersebut. Seterusnya, perkataan istilah itu dikembangkan lagi oleh Schumpeter dengan menyatakan bahawa usahawan adalah sebagai seorang inovator, iaitu pencetus perubahan. Konsep usahawan tidak lagi terikat dalam perspektif ekonomi. Apabila seiring dengan masa lah, maksudnya perkataan usahawan itu tidak lagi terikat dalam bidang ekonomi. Ini juga berkembang dalam pelbagai perspektif seperti pendidikan, sosial, psikologi dan pengurusan. Dapat kita simpulkan di sini bahawa usahawan bukan hanya mereka yang bekerja sendiri, tetapi juga mereka yang bekerja dengan syarikat ataupun institusi lain. Pernyataan ini disokong oleh Nur Aisyah 2002 yang menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai sikap dan semangat keusahawanan adalah seorang yang sentiasa ingin berjaya dan berusaha bersungguh-sungguh dalam segala bidang yang diceburi, tidak kira sama ada beliau adalah pengurus, penyaga, juruteknik ataupun guru. Dalam konteks pendidikan pula, keusahawanan seorang guru dapat dilihat dalam konteks apabila beliau dapat memenuhi kehendak pelanggan yakni ibu bapa dan masyarakat dalam menghasilkan produk
yakni murid, seperti yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Guru yang sebagai usahawan akan menjadi seorang yang aktif, kreatif, menyeronokkan, inovatif, berimajinatif dan dapat merangsang pembelajaran murid. Next. Definisi bagi pemupukan set minda keusahawanan dan peranannya. Pemupukan bermaksud menumpukan perhatian kepada usaha-usaha untuk mencapai atau membina sesuatu proses, manakala set minda keusahawanan dapat kita fahami sebagai merupakan satu set proses kognitif, yakni pemikiran yang mencetuskan individu untuk bertindak atau berkelakuan keusahawanan. Peranan pula membawa maksud tugas yang dilakukan untuk menjayakan sesuatu ataupun tanggungjawab. Pemupukan set minda keusahawanan peranan ibu bapa, sekolah dan universiti dapat kita fahami sebagai tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh ibu bapa, sekolah dan universiti dalam menumpukan perhatian kepada usaha-usaha untuk mencapai atau membina satu set proses kognitif, yakni pemikiran yang dapat mencetuskan individu untuk bertindak atau berkelakuan keusahawanan. Saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Izzati binti Muhammad Tahir. So, saya akan teruskan dengan teori-teori yang terlibat dalam pemupukan set minda keusahawanan. Ada 3 teori yang terdapat dalam slide, iaitu yang pertama adalah teori pelakuan terancang, yang kedua adalah teori effectuation, yang ketiga adalah teori bricolage. Kita lihat teori pertama iaitu teori pelakuan terancang yang dibangunkan oleh Edson 1991. Ia diandaikan untuk menggambarkan faktor motivasi yang mempengaruhi perlakuan. Dan teori ini membezakan 3 jenis kepercayaan, iaitu yang pertama tingkah laku, yang kedua normatif dan yang ketiga kawalan, yang membentuk rangka konseptual pembangunan keusahawanan yang akan berkait dengan hasrat dan tingkah laku seseorang dalam mencapai sasaran. So teori ini lebih kepada menjana motivasi pelajar tersebut untuk menjadi seorang usahawan dalam usaha untuk mencapai matlamat sebagai seorang usahawan yang terbaik. Yang kedua adalah teori effectuation. So teori ini dibangunkan oleh Saravasti 2001 dan teori ini mengambil satu set kaedah yang diberikan dan menumpukan kepada pemilihan kesan-kesan yang mungkin akan dicipta daripada set kaedah tersebut. So teori ini menekankan kepada tindakan kerjasama dan pra-kerjasama bersama pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha untuk menghasilkan produk usahawan yang lebih baik. Yang ketiga adalah teori bricolage. Teori ini dibangunkan oleh Baker dan Nelson 2005, melakukan sesuatu dengan menggunakan gabungan daripada sumber-sumber yang dimiliki untuk permasalahan dan peluang yang baru. So teori ini menekankan kepada kreativiti seorang usahawan tersebut dalam menjana sumber-sumber yang terhad, seterusnya mencapai kreativiti dan inovatif dalam mencari peluang-peluang perniagaan tanpa perlu meletakkan risiko yang lebih tinggi. So itu sahaja untuk teori-teori berkaitan dengan pemupukan set minda keusahawanan. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, kita akan teruskan kepada isu dan cabaran dalam pemupukan set minda keusahawanan. Cabaran yang pertama adalah kekurangan ilmu. Ilmu itu merupakan asas bagi sesuatu dalam meningkatkan kepada pembentukan set minda keusahawanan. Untuk mengajak seorang yang dah mempunyai ilmu dan orang yang tak ada ilmu adalah lebih mudah untuk mengajak mereka yang sudah punya ilmu. Sesuai dengan satu kajian yang dilakukan oleh Amir Hafizun dan rakan-rakan pada tahun 2019, faktor kurikulum itu, iaitu pengetahuan mempengaruhi minat pelajar dalam menceburi bidang keusahawanan. Kita berpindah kepada cabaran yang kedua, iaitu takut mengambil risiko. Hal ini kerana dalam bidang keusahawanan itu sendiri memerlukan kepada pengorbanan masa dan usaha yang melibatkan kepada risiko kewangan, psikologi dan sosial. Dan sifat takut mengambil risiko itu termasuk dalam risiko psikologi. Kita beralih kepada cabaran yang ketiga, iaitu kekurangan dana. Kekurangan dana merujuk kepada modal kewangan, iaitu elemen utama dalam memulakan sesuatu perusahaan dalam bidang keusahawanan. Hal ini adalah sangat penting kerana melibatkan perolehan dan pendapatan seseorang itu. Jika seorang itu telah mantap dia punya pendapatan, maka adalah mudah untuk baginya memulakan. Tapi jika tidak, dan tidak semua orang memiliki pendapatan yang mantap, maka akan menjadi cabaran dalam memupuk set minda keusahawanan. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farahin akan membentangkan cadangan penyelesaian terhadap isu dan cabaran yang telah dibentangkan oleh rakan saya sebentar tadi. Okey, cadangan yang pertama ialah menimba ilmu keusahawanan.
Yang paling penting, seseorang itu perlu ada minat dan kemahuan, barulah boleh menjadi seorang yang berjaya. Ilmu dapat ditambah dengan membaca buku, melayari internet, menonton video berkaitan, berbincang dengan usahawan lain dan sebagainya. Seseorang itu juga perlu sentiasa berfikiran terbuka dan positif untuk menerima pandangan orang lain untuk meningkatkan potensi dirinya. Yang kedua ialah dengan mengurus risiko. Terdapat 5 kitaran pengurusan risiko yang dapat kita gunakan untuk mengurangkan kesan risiko yang dihadapi. Yang pertama ialah dengan menentukan risiko. Caranya ialah dengan meneliti setiap aktiviti yang dibuat untuk menentukan risiko yang bakal dihadapi dengan jelas. Kemudian, analisis risiko. Menilai risiko yang telah dikenal pasti dan kebarangkalian risiko dapat diukur dengan skala seperti sangat tinggi, tinggi, sederhana, rendah ataupun sangat rendah. Manakala kesan risiko, sekiranya risiko berlaku boleh diukur dengan sangat besar, besar, sederhana, kecil ataupun sangat kecil. Kemudian ialah penilaian risiko. Dengan melakukan perbandingan antara impak risiko terhadap sesuatu situasi. Yang keempat, tangani risiko. Risiko dapat ditangani dengan menggunakan 4 pilihan untuk mengurus risiko, iaitu yang pertama, mengelak daripada risiko, mengurangkan kesan risiko, berkongsi kesan risiko dan mengekalkan risiko. Langkah terakhir ialah maklum balas dan komunikasi. Penting supaya hasil daripada risiko yang diurus dapat diketahui dan dinilai, seterusnya dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan cadangan penyelesaian yang ketiga ialah mencari sumber dana. Pada masa kini, banyak institusi kewangan termasuk kerajaan Malaysia sendiri ada menawarkan pembiayaan kepada mereka yang berminat untuk mengembangkan perniagaan mereka. Sebagai contohnya, antara institusi kewangan tersebut ialah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) yang turut menawarkan khidmat nasihat, Tekun Nasional, MARA, Amanah Ikhtiar Malaysia dan sebagainya. Pembiayaan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat ini bermula serendah RM1,000 sehingga RM500,000 bergantung kepada jenis milikan. Okey, sekian saja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nashrin akan membentangkan satu mini kajian oleh Wan Muhammad Zaifurin Wan Nawang dan Ibrahim Mamat yang bertajuk Faktor-faktor penentu kecenderungan keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Terengganu. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perkaitan antara faktor penentu dan kecenderungan keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Antara faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kecenderungan keusahawanan ialah yang pertama, faktor pengenalan sosial tentang keusahawanan kepada para pelajar, iaitu pelajar perlu didedahkan dengan lebih banyak aktiviti yang menjuruskan kepada perniagaan atau keusahawanan sebenar bagi mewujudkan pemikiran positif pelajar terhadap keusahawanan di samping merasai sendiri apa itu keusahawanan. Faktor penentu yang kedua ialah keuangan, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia boleh memberikan peruntukan untuk aktiviti keusahawanan di samping menyediakan kios kepada kelab keusahawanan supaya aktiviti keusahawanan di sekolah berjalan dengan lebih sistematik tanpa ada kekangan. Faktor ketiga ialah model peranan. Persatuan ibu bapa dan guru boleh menjadi model peranan kepada murid untuk melibatkan diri dengan keusahawanan dengan mengadakan hari khas keusahawanan sebagai salah satu aktiviti tahunan PIBG. Faktor yang keempat ialah norma sosial, iaitu dengan menjadikan aktiviti keusahawanan sebagai salah satu norma sosial atau satu kebiasaan. Ini dapat direalisasikan dengan mengadakan aktiviti keusahawanan sebenar pada hari kokurikulum, iaitu pada hari Rabu setiap minggu. Faktor kelima ialah pengetahuan keusahawanan, iaitu dengan menjemput agensi kerajaan seperti Institut Keusahawanan Nasional untuk mengadakan pameran keusahawanan dan ceramah tentang kepentingan keusahawanan kepada diri dan negara. Faktor yang keenam ialah kemahiran keusahawanan, di mana pembelajaran keusahawanan harus dilakukan secara amali dan praktikal untuk memberi kemahiran keusahawanan sebenar kepada murid. Seterusnya, saya menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, secara keseluruhannya, KPM telah menerapkan elemen keusahawanan secara merentas kurikulum diperkenalkan dalam KSSR di tahun 1 bermula tahun 2011. Kenapa seawal tahun 1? Supaya murid mengamalkan sikap-sikap keusahawanan, memupuk cara berfikir keusahawanan dan membentuk tingkah laku yang bermoral di dalam topik yang dipelajari di dalam kelas. Peranan yang pertama iaitu peranan guru. Guru perlu bijak dan kreatif serta mempelbagaikan strategi PDP untuk menarik minat murid
terhadap keusahawanan. Penerapan boleh dilakukan secara tidak langsung di dalam kelas. Peranan yang kedua iaitu peranan ibu bapa dengan cara memberi sokongan dan dorongan supaya anak mereka melibatkan diri dalam aktiviti keusahawanan yang dianjurkan oleh pihak sekolah maupun universiti. Kajian Sabri 2002 mendapati anak seorang keusahawanan mempunyai kecenderungan yang lebih menjadi seorang keusahawanan. Hal ini kerana mereka mendapat pendedahan dari kecil lagi. Peranan yang ketiga iaitu peranan universiti. Bukan sahaja menyediakan pelbagai program, namun menyediakan prasarana dan bantuan kewangan agar pelajar dapat manfaat dalam bidang ini. Oleh itu, menjadi tanggungjawab semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam memupuk mindset pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan. Baiklah, next. Ini rujukan yang kami gunakan dalam membuat tugasan ini. Okey, ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.